Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua anak-anak murid cikgu. Sekarang ni cikgu akan buat video untuk kita menyambung setelah kita selesai mendapatkan angka-angka dan juga nilai RM bagi jualan tunai dengan jualan secara kredit. Apa pula yang kita nak kena lakukan? Kerana di paparan kamu sekarang kamu nampak jadual jualan tunai dengan jualan kredit dan juga beberapa urus niaga yang berkenaan dengan penyempurnaan tugasan kita pada kali ini. Jadi kita lihatlah pada di sebelah kiri saya ada tunjukkan urus niaga yang tertentu sahaja yang untuk kita masukkan angka-angka yang berkenaan. Okey, dia akan merujuk muka surat 11 soalan. Di sini pada tarikh Mac 7 ada disebutkan merekodkan jualan tunai daripada 2 hingga 7 Mac 2021 RM garis. Jadi yang ni kamu akan rujuk balik kepada jadual jualan tunai burger dan kamu akan ambil angka yang di hujung sekali. Jadi untuk angka saya di urus niaga ni saya akan isi RM 2575. Okey, itu untuk urus niaga rekod jualan tunai pada 7 hari bulan Mac. Okey, kemudian kita tengok pula urus niaga yang berkenaan yang berikutnya. Kita merujuk pada muka surat 14. Ini adalah urus niaga kita membekalkan burger secara kredit kepada koperasi. Jadi yang ni kamu akan rujuk kepada rekod jualan kredit yang di sebelah bawah pula. Dia akan merujuk pada tarikh 9 hari bulan. Di sini kamu tengok angka-angka unit tempahan jenis-jenis burger dan juga RM setiap jenis burger kamu isikan semula ke dalam invoice tersebut. Jadi macam ni ya, contohnya 9 bulan. Kita tengok ya, yang tarikh 9 bulan. Unit ayam biasa, ya, burger ayam biasa, kita tulis balik angka kamu lah. Saya punya angka 100. Saya tulis sini 100. Kemudian RM saya dapat 400. Okey, kemudian untuk benjo biasa saya punya unit 50 unit. Kemudian RM-nya adalah 100. Kamu ikut angka kamu masing-masing. Kemudian untuk oblong kami biasa, unit saya adalah sebanyak 20 dan RM-nya adalah 160. Jadi kemudian saya boleh ambil lah angka yang hujung sekali, itu 660. Kita tuliskan di sebagai jumlah dalam invoice tersebut, 660. Dan kamu pun letaklah dia punya RM dalam perkataan. Cara menulis ringgit Malaysia dalam perkataan, ringgit Malaysia 660 sahaja. Okey, itu untuk urus niaga kredit yang pertama. Jadi kita bergerak lagi ke urus niaga yang berikutnya yang berkenaan. Okey, ini pada muka surat 16 pada tarikh 14 Mac kita merekodkan jualan tunai daripada 8 hingga 14 Mac. Dia akan merujuk kembali jadual tunai yang pada minggu ni lah, minggu 8 hingga 14. Jadi kamu ambil angka kamu yang hujung ni dan kamu tuliskan di urus niaga ini. So saya punya angka adalah 2880. Kamu rujuk angka kamu sendiri. Okey, baik, sekarang kamu rehat pula pada muka surat 20. Kita ada merekodkan lagi sekali ke dalam invoice tempahan burger daripada Kelab Futsal pada 16 hari bulan. Jadi yang ni kamu akan rujuk pada jadual jualan kredit. Kamu ambil tarikh 16 hari bulan dan kamu tengok semula unit-unit dan juga RM pada setiap jenis burger yang ditempah. Okay, macam yang pertama, dia melempah daripada kita burger ayam special. Jadi saya punya unit adalah 100. So kamu tengok unit kamu dan RM saya adalah 500. Okay, inilah yang kat sini. Kemudian tengok pula yang burger kedua, benjo special. Saya punya unit adalah 50 dan RM saya adalah 150. Okay, yang ni lah yang saya buat nak panah tu. Kemudian untuk oblong kambing special, unit saya adalah sebanyak 30 dan RM-nya adalah 300. Yang tu ni lah, baris yang ni lah, baris yang sama di jadual jualan kredit. Kemudian jumlah hujung sekali kita ambil lah, kita salin balik ke dalam invoice tersebut, 950 angka saya. Jadi kamu pun tuliskan dalam perkataan macam ni lah, ringgit Malaysia 950 sahaja. Letakkan perkataan sahaja di hujung selepas perkataan nombor itu. Okay, kemudian kita tengok pula urus niaga yang berikutnya yang berkenaan. Kita merujuk pada muka surat 22. Kita ada lagi sekali merekodkan jualan tunai pada 21 hari bulan, jualan daripada 15 hingga 21. Kita merujuk pada jadual tunai 15 hingga 21. Ambilkan semula angka yang hujung ni dan masukkan ke dalam urus niaga mengikut angka masing-masing. Saya punya nombor 2935. Okey, boleh ikut. Sekarang ni kamu tengok pula pada urus niaga muka surat 23. Tarikh pun 23.
invoice yang berikutnya lah, invoice yang ketiga, itu pada tarikh 23 Mac kita membekalkan burger kepada koperasi. Jadi kamu rujuk kepada jadual jualan kredit, ambil yang bawah lah, yang baris ketiga tu, yang 23 hari bulan. Okay, langkah yang sama macam tadi, tengok baliklah tempahan burger yang dibuat, burger ayam biasa, angka masing-masing. Saya punya angka adalah 200 kuantiti, RM-nya adalah 800. Untuk benjo biasa, saya punya unit 40, RM-nya adalah 80. Dan untuk benjo special, saya punya unit adalah 60 dan RM-nya adalah 180. Dan macam tadilah, kita tengok angka yang di hujung sekali dan kita masukkan di baris jumlah dalam invoice tersebut. Saya punya angka 1060 dan macam tadi tuliskan dalam perkataan. Ringgit Malaysia macam saya punya nombor 1060 sahaja. Okay, kemudian kita tengok lagi satu urus niaga yang berkenaan, iaitu pada tarikh 28 Mac kita merekodkan jualan tunai daripada 22 hingga 28. Jadi awak balik tengok ke jadual tunai. Jualan tunai 22 hingga 28, kita ambil angka yang di hujung sekali, 3225 angka saya, dan kita pun tuliskan di dalam urus niaga yang 28 Mac lah, 3225 angka saya pada muka surat 26. Okay, jadi kamu dah selesai langkah yang berikutnya, iaitu memindahkan angka jumlah jualan tunai, dan kamu sudah pun memasukkan unit-unit dan RM untuk ketiga-tiga invoice tempahan secara kredit. Okay, sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk kamu mendapatkan angka yang kamu akan masukkan ke dalam resit rasmi bagi bayaran balik tempahan burger-burger secara kredit daripada koperasi dan juga kelab futsal. Jadi kalau kamu dah baca soalan, kita ada mengeluarkan 3 keping resit rasmi bagi ketiga-tiga tempahan secara kredit. Ada yang dibayar secara penuh dan ada yang dibayar secara sebahagian sahaja. Okay, jadi resit yang pertama kita keluarkan pada tarikh 14 hari bulan. Itu kamu boleh rujuk di muka surat 16. Okay, ayatnya berbunyi, menerima cek bagi tempahan burger pada 9 Mac. Jadi kamu rujuk balik kepada urus niaga pada 9 Mac dan rujuk kepada angka yang kamu baru masukkan sebentar tadi. Jadi untuk invoice yang 9 Mac, bila kita buat resit, soalan sebut menerima cek bagi tempahan burger, bermaksud kepada kali ini koperasi membayar hutangnya secara penuh. Jadi angka yang kamu akan tulis di resit ni adalah angka yang sama dengan invoice. Jadi ini angka yang sama dengan invoice yang bertarikh pada 9 Mac. Jadi dalam angka. Kemudian untuk RM, perkataan kamu tuliskan balik lah. Macam contoh cikgu ni, Ringgit Malaysia 660 sahaja. Okay, itu untuk melengkapkan angka lah. Yang butiran yang lain kamu lengkapkan sendiri. Cikgu akan hanya tunjukkan cara untuk kamu mendapatkan angka-angka yang sahaja. Okay, itu resit yang pertama yang kita keluarkan bagi bayaran balik pada 9 Mac punya invoice. Okay, kalau tengok soalan, kita ada lagi pada muka surat 22, menerima sebahagian bayaran daripada kelab futsal bagi tempahan burger pada 16 Mac. Okay, jadi kamu rujuk semula soalan page yang sebelum ni. Okay, pada muka surat 20, kita adakan urus niaga tersebut tarikh 16 Mac dan kita adakan invoice yang daripada kelab futsal tu. So, itu yang kamu akan rujuk bagi mendapatkan angka di urus niaga pada tarikh 21 hari bulan. Okay, soalan ni sebut kita menerima sebahagian sahaja bayaran dari kelab futsal. So, kamu isi nama kelab futsal tu. Dan kita nak tengok angka saja lah. So, saya punya angka, katakan sini, saya dapat tadi 950. Okay, soalan sebut menerima sebahagian bayaran. Katakan saya nak buat sini, kelab futsal membayar hutangnya sebanyak RM400 sahaja. Jadi, saya pun tulis 400 dalam angka dan juga dalam perkataan. 400 sahaja. Okay, ini kamu rujuk invoice bertarikh 16 Mac dan jangan letakkan keseluruhan nilai invoice sebab soalan kata sebahagian bayaran, sebahagian bayaran. Okay, itu yang resit yang kedua yang kita keluarkan dan kita ada lagi satu resit
pada muka surat 26. Yang ini menerima sebahagian juga lah. Sebahagian bayaran daripada koperasi bagi tempahan burger pada 23 Mac. Yang ini berlaku pada 29. Jadi kamu pun cari balik invoice yang tadi pada muka surat 23. Okay. Tarikh urus niaga 23. Jadi kamu tengoklah angka kamu masing-masing. Saya punya angka 1060. Soalan kata menerima sebahagian bayaran. So macam tadilah, kamu isikan nama koperasi yang kamu buat. Dan untuk mendapatkan angka, kamu buat angka, janganlah angka yang penuh daripada invoice pada 23 hari. Katakan saya punya angka 1060. Saya nak buat koperasi tersebut membayar kepada saya sebanyak 600. So saya pun buatlah angka yang tidak sepenuhnya, hanya sebahagian. Okay, 600, dan saya pun tuliskan perkataan 600 sahaja. Jadi macam tadilah, kamu rujuklah invoice pada tarikh 23 Mac. Ingatlah kita soalan sebut menerima sebahagian. Jadi angka yang kamu cipta janganlah angka yang baki yang sama dengan nilai invoice tersebut. Jadi di sini kalau kamu lihat di hujung urus niaga nanti, koperasi dan juga kelab futsal akan mempunyai baki hutang dengan kedai burger kamu. Jadi itu cara kamu mendapatkan angka-angka untuk kamu isi dalam resit-resit rasmi yang kamu keluarkan. Okay, langkah yang berikutnya, cikgu akan tunjukkan bagaimana kamu untuk melengkapkan urus niaga yang berulang kali kita mengeluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. Jadi untuk melengkapkan urus niaga yang ada 4-5 kali ni, pertama sekali cikgu andaikan kamu sudah pun menyiapkan kad inventory sos cili, kamu telah pun melengkapkan kad inventory mayonis dan juga telur. Sekurang-kurangnya kamu dah catatkan nilai yang keluar bagi ketiga-tiga kad inventory tersebut. Tak kira jumlah kos di hujung, tak apa lagi. At least kamu dah ada unit-unit keluar yang kamu dah ciptakan angka-angkanya. Okay, jadi kita tengok di sebelah kiri kamu ada urus niaga mengeluarkan inventory, dan di sebelah kanan kita ada kita punya kad-kad inventory. Okay, baik, pada tarikh yang pertama kita keluarkan inventory pada 2 hari bulan. Yang ni kamu boleh rujuk pada muka surat 8 soalan. Jadi bila kita keluarkan 2 hari bulan, kamu pun rujuk di kad inventory kamu untuk tarikh 2 hari bulan. Okay, sos cili 2 hari bulan, saya punya angka saya keluarkan 5. Jadi saya tulis sini 5 botol. Okay, untuk mayonis, kita tengok yang kad mayonis 2 hari bulan, saya keluarkan 4 paket. Kemudian untuk telur, kita tengok tarikh 2 hari bulan. Ini nak masukkan biji ke papan. Okay, kamu tengok urus niaga mengeluarkan inventory, dia ada satu urus niaga pada 20 hari bulan, muka surat 22, disebutkan telur ni kita tulis dalam bentuk papan. Okay, jadi kita tengok kad telur kamu masing-masing. Macam saya punya, saya dah tulis hari tu, saya minta kamu buat 2 angka kan, yang dalam kurungan tu bermaksud papan, yang nombor ratus-ratus tu yang biji. Jadi sini saya akan ambil nombor saya, iaitu 7 papan. Jadi kamu dah lengkapkan untuk 2 hari bulan mengeluarkan inventory. Okay, kemudian kamu ada lagi pada muka surat 11, kita keluarkan inventory pada 8 hari bulan. Jadi kita tengok kad inventory kita pada 8. Jadi pada 8 saya buat angka saya keluarkan sos cili sebanyak 3 botol. Jadi pun saya pun tulis ni lah, 3 botol. Okay, untuk mayonis, tengok pada 8 hari bulan, saya buat angka saya keluarkan sebanyak 3. Jadi saya pun tulis kat sini 3 paket. Okay, yang untuk kad telur, tengok pada 8 hari bulan, yang nombor kurungan saya adalah 6. 6 tu 6 papan. Jadi saya pun tulis kat urus niaga ni 6 papan. Okay, kemudian kita ada urus niaga yang berikutnya. Pada muka surat 16, mengeluarkan inventory pada 14 hari bulan. Jadi kita balik pada kad inventory, rujuk pada tarikh 14 hari bulan. Saya punya angka untuk sos cili, saya buat pengeluaran sebanyak 2. Jadi saya tulis 2 botol. Untuk mayonis, pada tarikh 14 hari bulan, saya buat 2 juga. Jadi saya pun tulis kat sini 2 paket. Dan untuk telur pada 14 hari bulan, nombor kurungan saya yang papan tu 13. Jadi saya pun tulis kat urus niaga saya
13 papan. Okay, kemudian kita ada pada tarikh 20 hari bulan di muka surat 22. Itu adalah angka yang diberikan dalam soalan. Jadi kita boleh terus skip dan kita tengok yang terakhir, muka surat 26, tarikh 28. Okay, jadi tengok angka masing-masing. Saya punya kad inventory sos cili, saya keluarkan sebanyak 2 botol. Ini saya pun tulis 2 botol. Pada kad bawang ini saya pada tarikh 28, saya keluarkan sebanyak 3 paket. Dan untuk telur pada 28 hari bulan, saya punya angka dalam kurungan yang papan tu saya buat angka saya 6. Okay, saya pun tulis kat sini 6 papan. Jadi kamu rujuk angka kamu masing-masing di kad inventory masing-masing. Pada setiap tarikh kamu buat serentak lah. Okay, 22 hari bulan, 8 hari bulan, 14 hari bulan dengan 28 hari bulan. Kamu tengok serentak ketiga-tiga kad tu dah isikan serentak dalam urus niaga. Okay, itu langkah yang untuk memasukkan unit-unit pengeluaran inventory pada setiap tarikh pengeluaran.